Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihi salam bersama satu kumpulan para malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah. Dan apabila tiba hari raya Aidilfitri, Allah akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Mereka berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah upahnya diberikan dengan sempurna. Allah SWT berkata lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka. Kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa, maka demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dalam keadaan telah diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba Lailatul Qadar, turunlah Jibril alaihi salam bersama satu kumpulan para malaikat memohon rahmat ke atas setiap hamba Allah yang sedang berdiri atau duduk mengingati Allah. Dan apabila tiba hari raya Idul Fitri, Allah SWT akan membangga-banggakan mereka kepada para malaikatnya. Dia berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan seorang pekerja yang telah menyempurnakan kerjanya? Mereka berkata, wahai Tuhanku, balasannya ialah upahnya diberikan dengan sempurna. Allah SWT berkata lagi, wahai malaikatku, hamba-hambaku lelaki dan perempuan yang telah menyempurnakan perintahku ke atas mereka. Kemudian mereka keluar sambil melaungkan doa, maka demi kemuliaan dan kehebatanku, kemurahan dan ketinggianku, dan demi kedudukanku, pasti aku menerima doa-doa mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, pulanglah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu dan telah kutukarkan segala keburukan kamu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, lalu mereka pun pulang dan keadaan telah diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Kedatangan Jibril alaihi salam bersama para malaikat dinyatakan juga dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Banyak hadis juga menyebut tentang perkara ini. Dalam hadis yang terakhir pada kitab ini nanti pun akan diterangkan secara terperinci tentang Sayyidina Jibril AS yang akan menyuruh para malaikat supaya pergi ke rumah-rumah orang yang sedang berzikir dan beribadat, lalu berjabat tangan dengan mereka. Dalam kitab Ghalyatul Mawaiz terdapat petikan pada kitab Al-Ghunniyah hasil nukilan Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullahi alaihi menceritakan hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahawa dengan arahan Jibril AS itu, para malaikat akan bertebaran untuk bersalaman dengan orang-orang yang beriman sama ada mereka berada di rumah yang kecil atau besar, di darat atau di laut. Para malaikat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada anjing, khinzir, orang berhadas besar kerana zina, ataupun gambar manusia atau haiwan. Betapa banyak rumah orang Islam yang tergantung gambar sebagai perhiasan. Sebenarnya mereka merugikan diri mereka dengan tangan mereka sendiri daripada memperolehi nikmat rahmat yang begitu besar. Orang yang menggantungkan gambar hanyalah seorang dua sahaja, tetapi oleh kerana dia menjadi punca terhalangnya malaikat rahmat masuk ke rumah, maka dia turut merugikan seluruh ahli rumah itu. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.